Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa sama-sama bertemu kembali di ibadah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita. Sebelumnya kita mau saat teduh bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami diizinkan kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan boleh tolong kami, berkati setiap kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan dan fokus yang baik untuk kami boleh sama-sama menikmati kebaikan Tuhan dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kaum wanita, sama-sama kita mau naikkan pujian kita. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di Kau
besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan. 主所爱的姐妹们，午安，平 Ya, 安。 apa kabar kita semua? Saya berdoa semua kita sehat dan baik. 我们怎么样呢？我恳求神，希望我们所有的姐妹们都在最佳的状况。 Ya, bersyukur hari ini kita boleh sama-sama bertemu kembali dalam ibadah kita. 感谢神，今天我们还可以在姐妹会里相会。 Dan biarlah hari ini kita sama-sama boleh diberkati dengan firman Tuhan. 因今天神借着他的话语，可以再次的祝福我们。 Ya, hari ini saya memberikan tema bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. 今天我们的讲题就是神接受我们，就按照我们所有的。 Namun sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bersatu dalam doa. 还没开始听到之前，我们来做一个祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh menolong setiap kami dan Tuhan juga boleh memberkati setiap kami dengan kesehatan. Dan hari ini kami boleh sama-sama punya kesempatan yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami, memberkati setiap kami melalui kebenaran-Mu yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati kedua hamba-Mu dalam keterbatasan. Tuhan yang bicara kepada setiap kami dengan bahasa yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin。 Ya, kaum wanita, sama-sama kita mau melihat di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan kepada kita semua. 姐妹们，我们来开始今天的读经先，从马太福音第5章，然后从25节到34节，然后安东尼传道会为我们读，我们注意我们的圣经。 Ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, kaum wanita, ini bicara tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. 姐妹们，这段经文告诉我们，就是关于一个女人患了12年的血漏症。 Ya, pada suatu waktu Yesus berjalan di sebuah kota. 当时耶稣经过一个村庄， Dan sebenarnya peristiwa ini ada dua peristiwa ya, yaitu ketika Jairus, kepala rumah ibadat, meminta kepada Yesus untuk menyelamatkan atau menyembuhkan anaknya. 在这个时刻有两个故事，一个就是雅卢，因为她的女儿犯病了，她也恳求神医治她的女儿。 Tapi di tengah-tengah cerita itu ada satu tokoh, yaitu yang sudah kita baca, satu perempuan yang tidak disebutkan namanya, yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun, mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. 在这个到雅卢的过程当中，家的过程当中，有一个这个故事，就是关于患了12年血漏症的女人，因为她的信心，她得到了痊愈。 Nah,
Melalui kisah wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini memberikan kita pelajaran berarti. 在这个故事当中，我们得到了非常有意思的这个信息。 Ya, zaman dulu setiap orang yang mengalami penyakit pendarahan ya, dianggapnya itu najis. 在以前的世代，就是耶稣的世代，假如一个人有血漏的话，有荆棘的话，就被认为是不洁净的人。 Seperti yang ditulis di dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Imamat pasal yang ke-15 ayat 19 sampai 30, tapi nanti boleh dibaca sendiri di rumah. 就是在利未记里那里有很清楚的记载，关于一个女人有血漏症，或者是有惊奇的，就是不洁净的人。 Nah, dengan penyakit pendarahan ini sudah pasti wanita ini sangat menderita. 当然，因为犯了这个病，这女人当然非常的痛苦。 Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis, dia juga ngalamin yang namanya tekanan pastinya. 不单单身体上有痛苦，她的心里面也当然是非常的有障碍。 Karena secara sosial ia dikucilkan. 因为在社会当中，她一定是被人排挤的。 Bahkan ia tidak boleh turut beribadah karena dianggap itu tadi najis. 她也不能到会堂里去做敬拜，因为她被认为是不洁净的人。 Ya, najis secara fisik, ya karena ia lemah karena penyakitnya itu. 因为她犯血漏症是那当时的律是不可以让她进到会堂里去敬拜。 Ya 12 tahun bisa kita bayangkan keluar darah terus dari dalam dirinya itu betapa lemahnya badan itu ya. 我们可以想象，一个女人12年都不断的患血漏症，这个会让她的身体多么的虚弱呢？ Bukan hanya itu saja, tapi secara ekonomi wanita ini juga kan udah berobat kemana-mana, dia ke tabib ini, tabib itu, tapi tidak mendapatkan hasil apapun, tidak sembuh-sembuh. 不单单是身体上她非常的虚弱，但是在经济方面，她也很花费了很多的经费来让她的病情可以得到痊愈。 Sampai habis hartanya ya. 圣经里记载，知道她的钱都花费尽了。 Nah, kaum wanita yang dikasih Tuhan, wanita ini sangat menginginkan yang namanya kesembuhan pastinya. 姐妹们，当然这个女人非常渴望的得到痊愈。 Seperti yang sudah tadi kita baca, meski di tengah-tengah keadaannya yang seperti itu, 就像刚才我们所注意到的圣经节，纵然在她这样虚弱的状况当中， ketika dia tahu bahwa Yesus bersama dengan rombongannya berjalan pada waktu itu, 当时她晓得主耶稣与她的一队的人，很多的人拥挤着向前走的话， di tengah-tengah banyak hal yang membuat dia tidak bisa tampil dengan gampang di depan muka umum. 因为她的状况让她不能够很容易的就到这个众人面前去，跟着众人面前走到众人面前。 Ia berani menerobos keramaian dengan segala resiko. 因为她愿意痊愈，她就穿越了这么多人拥挤的当中，穿越过他们。 Ya kalau ketahuan sama orang-orang di situ bisa dimaki-maki, mungkin bisa dihajar atau lain sebagainya. 假如众人当中有人晓得他是不洁净的，当然他会马上的被人拥挤、被人推开，以及不能接受。 Ya sekali lagi karena ia dianggap najis gitu ya. 就是因为他的不洁净，身体上的不洁净。 Tapi dalam keadaannya seperti itu ia berani untuk menerobos keramaian banyak orang pada waktu itu. 但是因着他愿意痊愈，他勇敢的冲破了这些人群。 Ya, di tengah-tengah keterbatasan secara fisik pasti dia harus berjalan pelan demi pelan, selangkah demi selangkah untuk mencapai Yesus. 当然，在他这么虚弱的身体，他会很缓慢的，一直能够推开周遭的人，走向耶稣跟前。 Ia pun berusaha memegang ujung ya, pucuk dari jubah Yesus. 他设法的可以抓到、拿到、摸到主耶稣的衣裳。 Ketika Yesus mengetahui ada kuasa dan Yesus itu ketika disentuh jubah-jubahnya dia ngalamin ada kekuatan yang keluar dari dalam dirinya. 当主耶稣晓得有一股力量从他身体上流出去的时候， Di tengah-tengah keramaian itu sontak Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? 在这么多人拥挤耶稣的
状况当中，主耶稣问了一句话：谁摸了我的衣裳？ Siapa yang memegang jubah-jubahku gitu ya. 谁摸了我的衣裳？ Lalu salah satu muridnya berkata, "Wih, di tengah-tengah keramaian ini mana kita tahu," bilang seperti itu. 他的其中一个门徒就说：“这么多人拥挤你，谁摸了你？我们不晓得。” Lalu Tuhan Yesus mulai melihat ke kanan, ke kiri, depan, belakang. 所以主耶稣就向他的周遭、前面、后面看一看。 Ya, dia mengamati sekeliling, kira-kira siapa yang menjamah jubahnya. 他就是要想看看谁到底摸了他的衣裳。 Ya, dan tiba-tiba muncullah wanita yang 12 tahun ini yang mengalami pendarahan begitu ya. 突然，这个患了12年血漏症的女人就来到他跟前， Dengan gemetar, dengan takut, dengan sungkan, 就是非常的害怕、颤抖，也非常的不知道怎么办，来到主耶稣们脚前。 ia tampil ke depan dan mengakui semuanya. 他就匍匐在主的脚前，承认他一切他所做的。 Bahwa ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, ia mengalami kesembuhan. 就是当他一摸主耶稣的这个衣裳的时候，他的血漏就止住了，马上。 Seketika itu tubuhnya menjadi merasa bersih, merasa sehat, merasa tidak terjadi apapun dalam tubuhnya. 就在那一刻，他感觉到他身体的血漏停止了，他也感觉到他的身体恢复健康了。 Dan ketika wanita itu menceritakan apa yang terjadi kepada Yesus, 当这女人向耶稣说出她所有的现在所发生的时候， Yesus berkata hal yang menarik, yaitu, "Hai anakku." 耶稣说了一句非常好的字句，就是女儿。 Nah, kaum wanita ini menunjukkan atau menyatakan kasih penerimaan Tuhan Yesus terhadap wanita yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun ini. 这里主耶稣就表现了他的爱，以及他对这犯了12年血漏症女人，他接受了这个女人。 Jadi bukan cuma sekedar tentang kesembuhan yang diceritakan dalam perikop ini, 在这段经文里，不是单单只说到得痊愈， tetapi Tuhan Yesus juga ingin menunjukkan betapa Dia mengasihi dan menerima si wanita ini. 这里我们的重点就是主耶稣怎么样以爱以及接受这个女人。 Sehingga Ia menggunakan kata "Hai anakku," gitu ya. 这里圣经里面记载说女儿， Dan disinilah awal dari pemulihan, yaitu kasih dan penerimaan yang Yesus berikan kepada wanita ini. 这就是神表现他的爱以及他接受这个女人，就是这个痊愈的开始。 Baru berikutnya Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." 接下来主耶稣就说：“你的信心救了你，你平平安的回去吧，你的灾病痊愈了。” Nah, kaum wanita ini merupakan atau menyatakan tanggapan Yesus akan iman dari wanita itu. 主耶稣这样说，就是回应这个女人的信心， Sekaligus deklarasi kepada orang di sekitarnya pada waktu itu, 就是同样的向周遭的人说明， bahwa wanita ini tidak najis lagi. 就是这个女人已经不再是不洁净的人了。 Seperti anggapan tadi di awal ya, 就好像起初人们认为她是不洁净的人， bahwa wanita yang ngalamin sakit ini dianggapnya najis. 就是有个患血漏症的人，就是被认为不洁净的人。 Nah, ini luar biasa kaum wanita. 姐妹们，这是非常特别的。 Setiap kita pasti dalam kehidupan ini ingin bebas dari yang namanya penderitaan, bukan? 我们每个人生活在世界上，当然很愿意从这个许多的苦难当中得释放。 Penolakan yang kita alami karena keadaan kita mungkin yang penuh dengan keterbatasan, 也许因为我们的缺乏，我们经历了被人排挤； masa lalu yang mungkin buruk, 也许我们的以往的许多不好的思想； bahkan mungkin pernikahan yang rusak, 也许婚姻当中是不美满的； kegagalan dalam karir, 也许在生意上我们成绩失败， dalam studi, 在学业上， hubungan yang buruk, 和
或者与周遭人不好的关系， ekonomi yang tidak baik-baik saja, 就是经济上不会好起来， yang seringkali membuat kita ragu apakah Tuhan menerima keberadaan kita. 所以我们会怀疑神，你接受我这样的状况吗？ Ya keadaan-keadaan yang di luar kita semua 这一切都是在我们以外的事项， seringkali membuat kita ragu apakah Tuhan betul-betul menerima keberadaan kita. 我们常常会怀疑，因为我们这些许多的缺点，神你接受我吗？ Tapi melalui kisah ini kaum wanita kita bisa belajar 但是接着这个经节的故事告诉我们，我们可以学习到， bahwa Tuhan menerima kita apa adanya meskipun dunia di sekitar kita tidak menerima kita sedemikian. 纵然旁边的人、周遭的人不接受我们现在的我们，但是神就按照我们现有的接受我们。 Sekalipun kita datang dengan hati yang gemetar, 纵然我们是以颤抖的心来到神面前， ya dengan rasa yang takut gitu ya. 也许我们害怕， Tetapi ketika kita datang disertai dengan ketulusan, 但是假如我们以真诚的心来到神面前的话， percayalah bahwa dengan kasihnya ia menghampiri kita. 我们要深信，借着神的爱，他会来到我们这里。 Percayalah bahwa ia mengasihi kita apa adanya. 我们要相信，就是按照我们所有的，神就这样的爱我们。 Jadi mari kaum wanita, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, 所以姐妹们，无论在什么地方，我们听到这个信息的时候， datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus, 我们要来到神的面前，我们的主耶稣面前， dan nikmatilah kasih Tuhan itu. 我们可以享受神赐给我们的爱。 Sebuah pertanyaan sederhana buat setiap kita, 有一个非常简单的问题，就问我们各自： hal apa yang membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan? 是什么问题让我们觉得我们在神面前我们是个不配的人？ Karena seringkali kita dikecoh ya dengan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Gitu. 我们常常因为我们内心里面许多的思想，让我们烦躁了、伤心了。 Ya kita terintimidasi dengan yang namanya penolakan, 我们就是被这些被人拒绝、被人排挤而觉得非常的不顺畅。 kondisi-kondisi kegagalan dalam kehidupan kita, 生活上许多的失败的例子， dan hal-hal yang tidak benar dan tidak baik dalam hidup kita. 我们的生活当中常常会有这些不对的、不正确的行为。 Sekali lagi itu membuat kita ragu apakah Tuhan betul-betul menerima keberadaan kita. 这一些的负面会让我们真的怀疑神，你接受我吗？ Tapi sekali lagi mari sama-sama kita renungkan sebuah pertanyaan ini. Hal apa yang sebenarnya membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan? 所以再次回到这个问题当中，到底是什么让我们觉得自己不配在神的面前？ Tapi sudahkah kita datang kepada Tuhan dan meyakini bahwa kasih-Nya yang sempurna buat kita? 但是我们有没有来到神的面前？我们深信他完全的对我们是完全的爱。 Sudahkah kita kembali sadar bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya, Dia mengasihi kita, Dia menerima kita. 我们是否会有这样的想法？我们回到神跟前，神就以他的大爱以及他的接受我们所有的这些负面的一切的事情， Dan anugerahnya itu cukup buat setiap kita. 而且他的恩典足够我们，足够所有的人。 Jadi bukan hanya tentang segala hal yang kita butuhkan kita terima gitu ya. 这里不单单说到我们所需要的，我们接受了， Tetapi jauh lebih daripada itu bahwa kita memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi, Ia menerima, Ia mencintai setiap kita. 超过我们所需要的，我们要明确的了解，神爱我们，就是按照我们所有的一切爱我们。 Meskipun banyak hal yang sudah kita alami dalam kehidupan ini. 纵然在生活当中，直到这样的岁数，我们经历了很多。 Mari kaum wanita sadari kembali bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. 所以再次的，我们要明确的了解明白， Dan- 神爱我们就是按照我们所有的爱我们， Jangan ragu untuk datang kepadanya dan nikmati kasih-Nya. 从来不要怀疑来到神跟前，而且我们要大胆的享受神的恩典。 Kita bersyukur hari ini kita boleh hidup dalam anugerah Tuhan.
我们感谢神，今天我们可以活到神的恩典，活在神的恩典当中。 Bahwa Yesus sudah hadir, Dia sudah mati, Dia sudah bangkit buat setiap kita. 就是他为我们来到世界上，他为我们死在十字架上，他为我们复活了。 Apa yang sudah Yesus lakukan buat kita cukup dalam kehidupan kita. 神所做的一切作为，在我们生活上是足够有益的。 Dan kita harus melihat bagaimana Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita. 所以我们可以看到神这样的爱我们，神这样的接受我们。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们做一个接受祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih 主啊，感谢你， atas kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. 因为在我们生活上赐给我们超大的爱， Yang menerima kami apa adanya. 你接受我们就按照我们所有的。 Terima kasih untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan buat kami. 感谢神，你在我们生活上所有的作为。 Kami mau percaya bahwa kasih-Mu dan semua hal yang sudah Engkau kerjakan sudah cukup buat kami. 我们深信你给我们的爱，以及你为我们所做的一切，对我们来说已经是非常足够有益了。 Lewat semua hal yang menimpa kehidupan kami. 接着所有我们在生活上所经历的一切事， Biarlah hari ini kami boleh disadarkan untuk kami boleh menikmati kembali kasih dan penerimaan Tuhan dalam hidup kami. 再次的提醒我们，我们在生活当中，我们可以享受你的爱，也可以享受你接受我们了。 Bukan hanya tentang berkat yang kami terima, 不仅仅单单是因为我们从你那里得到的福分， lebih dari sekedar berkat yang kami terima, 除了这些我们得到的恩典， Yesus adalah berkat yang paling besar dalam hidup kami. 耶稣就是我们生活当中最大的祝福。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran sore hari ini. 主啊，感谢你，你今天赐给我们的信息， Biarlah kami boleh semakin melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kami. 让我们可以看到神你这样的爱我们，你这样的接受我们， Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 这样的祈求感恩交托。 Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 姐妹们，愿神祝福我们每一位。